Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah. 在这个地方还是在家里的弟兄姐妹，大家平安。 Pagi hari ini kita akan mengupas kembali 7 perkataan salib, perkataan yang kelima. 今天早上我们要再一次思考十架七言第5个句子。 Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 我们来一起打开约翰福音19章28到30节。 Pertama akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti bahasa Mandarin, hanya 3 ayat. 我们先用中文来读，然后用印尼文来读。 Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 我们来读中文的。这是以后耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：我渴了。有一个器皿盛满了醋放在那里，他们就拿海蓉蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：成了。 便低下头，将灵魂交付神了。 Amin. Sedemikian jauh kita membaca firman, diberkatilah kita, Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan terus melakukan firman sebagai bentuk ketaatan kita. 听到的人就是行道的人变为有福。 Bapak Ibu Saudara, masa-masa Lenten ini seharusnya menjadi masa-masa yang sangat baik sekali untuk setiap kita. 弟兄姐妹，在这个疫苦期的期间，其实这个是美好的时刻。 Masa-masa yang sebenarnya ini kalau kita pakai baik-baik, ini akan sangat berguna untuk membangun keimanan kita. 如果我们好好的使用这个时间，其实这个时间可以来让我们的信心更成长。 akan sangat berguna untuk menghibur, menguatkan kita, khususnya ketika kita yang mungkin sedang bergumul. 也许也能够让我们这个在挣扎当中可以被安慰。 Karena di masa-masa seperti inilah kita boleh menyelami betapa besarnya kasih Tuhan. 因为在这个期间，我们可以更感受到神如何爱我们。 Dan itu bisa kita lihat di salib sebenarnya. 其实我们也可以在十架上看到的。 Merenungkan salib ini akan membawa kita melihat keagungan Allah kita. 思考十字架可以让我们看到神的伟大。 Bapak Ibu Saudara, salib adalah suatu simbol hukuman yang penuh penderitaan. 弟兄姐妹，十字架是一种痛苦的象征， Penuh kehinaan, penuh kutukan. 充满羞辱，充满咒诅。 Itulah yang dipahami orang pada masa itu. 这就是那个时刻，人家了解这个意 Itu 思。 sebabnya salib sering dipakai untuk menghukum mati penjahat-penjahat besar. 所以呢，那个时间，这个十字架来使用刑罚很恶的犯人， Penjahat-penjahat yang mengancam negara, mengancam kehidupan orang banyak. 对国家对其他人带来不好的事，就是被刑罚这样子。 Hukuman yang diberikan harus sekejam mungkin untuk mereka. 要用很可恶的这个刑罚来惩罚他们。 Maka tidaklah mengherankan kalau ketika dihukum, 所以不怪的，当他们被刑罚的时候， di salib itu akan terdengar suara makian, memohon belas kasihan, umpatan, jeritan. 在十字架上，我们可以听到这个哀嚎的声音，然后就是咒诅的声音。 Ekspresi emosi yang keluar dari salib itu. 就是在十字架上，我们可以看到这个情绪。 Itu hal yang biasa terdengar seperti itu Bapak Ibu Saudara. 平常我们会听这样的句子， Namun Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik. 但是呢，有一个
有一个很兴趣的事， Tuhan Yesus dianggap sebagai penjahat pada masa itu. 在那个时刻，主耶稣是被人家说他是犯人， Karena dia dianggap telah menyesatkan banyak orang, menghina Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. 因为有很多人说他是已经亵渎了神， Sekalipun sebenarnya memang dia adalah Allah, 虽然他真正是神， tapi ia rela lakukan itu. 但是他愿意这样做的。 Maka menariknya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus disalib, 所以兴趣的是，当主耶稣被钉在十字架上， sebenarnya itu adalah saat yang paling lelah, 其实那个时刻是很累的时刻，最累的时刻。 paling lelah secara fisik karena dia sudah tidak tidur semalaman Bapak Ibu Saudara. 身体上是最累的时刻，因为他一整晚就不睡觉， Begitu menahan derita, begitu menahan sakit, 他任这个痛苦，任这个病痛， darah yang keluar begitu banyak. 他所流出的血是很多的。 Di saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, 在这个时刻， Tuhan Yesus tidak seperti suara penjahat-penjahat yang mengeluarkan permohonan belas kasihan, makian, umpatan, jeritan. Tidak. 主耶稣不像其他的犯人，他们就是说出咒骂，还是想要怜悯的一句话。 Tetapi justru ia mengucapkan 7 kalimat yang agung sekali. 但是主耶稣却说出7个句子，很伟大的一个句子。 Yang sudah kita dengar Bapak Ibu Saudara selama 4 minggu yang lalu. 这个月我们已经听到的一句话。 Dan salah satunya lagi yang kelima hari ini. 今天第5个句子就是我渴了， Aku haus. 我渴了。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan kalimat ini, 弟兄 kata 姐 ini, 弟兄姐妹，如果我们来思考这个句子呢， mungkin kita juga akan bertanya-tanya, kenapa? 也许我们还是可以有疑问，为什么？ Apa arti dari perkataan ini? 这个句子的意思是什么？ Kepada siapa sebenarnya perkataan ini diucapkan? 其实主耶稣说这个句子是向谁说的？ Yesus yang mengatakan akan memberikan aliran-aliran air hidup yang menyegarkan kita, 这个跟我们说他是赐泉源的上帝， sekarang mengatakan aku haus. 这个时刻他却说我渴了。 Yang mengatakan kalau kamu minum air yang aku berikan kamu tidak akan haus lagi. 这位说如果你喝我的水你不渴了。 Sekarang ia mengatakan dia haus. 在这个时刻他却说我渴了， Dia minta minum seolah-olah. 他好像也想要饮料来喝， Bukankah ini paradoks Bapak Ibu Saudara? 这不是很矛盾吗？ Dan sebenarnya ini juga menjadi sulit bagi kita untuk merenungkan. 其实对我们来说，这个是很难了解的， Karena kalimat ini entah ditujukan sama siapa. 因为这个句子我们不知道要向谁说的。 Dari 7 perkataan salib, 从7个句子， 6 itu punya objeknya. 其他的6个句子都有就是向谁说的。 Kalimat itu ditujukan kepada siapa itu jelas. 其他的6个句子，主耶稣向谁说的是很清楚。 Pada perkataan yang kelima ini, 在这个第5个句子 tidak ada objeknya. 没有向谁说， Nggak tahu kalimat ini mau ditujukan sama siapa. 我们不知道主耶稣向谁说的。 Jadi perkataan ini cukup sulit bagi kita untuk memahami sebenarnya Bapak Ibu Saudara. 所以实际上对我们来说，我们很难了解的。 Dan kita tidak akan pernah menemukan jawaban mengenai perkataan ini. 我们也不可能来了解这个意思。 Kenapa? 为什么？ Sebab memang ini kalimat bukan permintaan Bapak Ibu Saudara. 其实这个句子不是一个要求的句子， Ini adalah sebuah pernyataan. 这是一个陈述， Sebuah pernyataan yang keluar dari kondisinya Tuhan Yesus sendiri. 这个是从主耶稣的状况所出来的句子。 Perkataan ini menunjukkan kemanusiaannya Tuhan Yesus. 这个我渴了的句子就是来显出主耶稣的人性， Dan reaksi dari penderitaan yang sungguh-sungguh ia rasakan dan alami. 这个也是主耶稣就是痛苦的反应。
Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengerti dan merasakan kehausan macam apa yang sedang dirasakan oleh Tuhan Yesus. 没有一个人能够感受到主耶稣所感受的这个干渴和痛苦。 Saya mengajak kita mencoba untuk menggambarkan dan merenungkan rasa haus Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. 我邀请大家来描绘和思想主耶稣的这个痛苦。 Yang pertama kita harus mengerti seperti ini. 第一，我们要了解这件事， Tuhan Yesus adalah anak Allah. 主耶稣是神的儿子， Ini prinsip yang kita tidak boleh ingkari. 这个是我们不能避免的事。 Dan ia diutus ke tengah-tengah dunia. 他就是被差遣来到世间， Maka ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, 所以当主耶稣在我们的这个中间， sekalipun dia Allah, 虽然他是上帝， tapi dia juga adalah manusia. 但是他也是人， Maka ia juga akan mengalami yang namanya lapar, haus, lelah, butuh tidur, bisa gentar, butuh makan dan sebagainya. 所以他也能够感受到什么是饿，什么是渴，什么是累，什么是困，什么是忧愁。 Ini ketetapan Allah untuk manusia yang hidup di dunia ini. 这个是上帝所定的，就是为我们人类所定的。 Maka ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, 所以当主耶稣在我们的这个人间， ia tidak bisa menghindari ketetapan itu. 主耶稣也避免不了这个规定。 Ia akan mengalami apa yang bisa dirasakan oleh kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. 他也必须感受到我们人所感受的。 Yang kedua, 第二， ketika Tuhan Yesus mengatakan aku haus, 当主耶稣说我渴了， yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, 我们必须了解的是， ini bukan bicara haus secara rohani. 他不是在说属灵上的干渴， Ini bicara haus yang memang secara fisik. 这是他指的渴，就是身体上的渴， Naluri dari tubuh yang mungkin sudah lelah, 就是我们身体上在累的时候， sudah banyak keluar cairan. 流出血很多血的时候， Kalau kita olahraga ya Bapak Ibu Saudara, apalagi sepak bola. 当我们做运动，比如说踢足球的时候， 2 kali 45 menit itu kita dipaksa lari begitu rupa. 我们跑了90分钟， Keringat banyak bercucuran keluar. 流出了很多汗， Apa yang kita rasakan? 我们会感受到什么呢？ Haus. 渴。 Haus seperti inilah yang sebenarnya memang dirasakan oleh Tuhan Yesus. 这样的渴，也就是主耶稣所感受到的渴。 Jadi kenapa Tuhan Yesus haus? 所以为什么主耶稣可以 Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan. 我们来思想一下， Ia digantung, 他被挂在那边， ia dipaku sudah berjam-jam dan darah keluar terus-menerus dari tubuhnya. 他已经被钉在那边好几个小时，然后他的血一直流出来。 Ia terpapar matahari, cairan tubuh terus mengalir, keluar tanpa henti, tidak ada yang masuk. 他被太阳晒了很厉害，然后他一滴水也没有喝进去。 Ini satu siksaan yang sangat membuat menderita Bapak Ibu Saudara. 这非常痛苦的折磨， Di tengah kondisi seperti inilah ia merasakan haus itu. 就是在这个状况，他觉得渴。 Dan dikatakan dalam firman yang tadi kita baca. 我们刚刚读的经文 Kalau ada orang yang kehausan Bapak Ibu Saudara. 也说，如果有人渴的时候， Mungkin sekalipun mungkin itu musuh kita. 虽然那个是我们的敌人， Atau orang yang tidak kita suka. 还是我们不喜欢的人， Kita tidak akan pernah memberikan sesuatu minuman yang membuat dia makin menderita. 我们肯定不会给他就是更痛苦的饮料， Kita tetap akan memberikan minuman yang baik untuk dia, bukan? 我们还是会给他一个好的饮料，是不是？ Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus pada waktu itu? 但是那时候不喜欢主耶稣，他们怎么做呢？ Dikatakan dikasih minuman anggur asam. 经文记载说，他们给主耶稣醋， Minuman yang sangat tidak enak Bapak Ibu Saudara. 非常不好喝的饮料。 Maka ini satu kondisi yang kita bisa merasakan dan menggambarkan.
所以呢，这个情况可以让我们描绘， Tuhan Yesus sudah haus, 主耶稣已经很渴 tapi 了， dikasih minuman seperti itu. 但是别人却给他这样的饮料， Ini satu perbuatan yang paling kejam, 这个是最可恶的、最 paling 残 tidak 忍的、 berperi kemanusiaan. 最残忍的行动。 Bahkan Bapak Ibu Saudara bukan hanya itu. 不单这样子， Darah yang dibiarkan pelan-pelan mengalir keluar. 这个血就是他们把这个血让它慢慢的流出， Ini juga satu siksaan yang sangat membuat menderita, kejam sekali. 这也是非常痛苦的折磨。 Dan bisa dirasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. 这个我们也可以感受到主耶稣如何痛苦。 Sekitar 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, 1个月前， saya mengalami diare. 我得了拉肚子， 15 kali buang-buang. 我就是回来就是回来厕所就是15次， Setengah jam 45 menit sekali ke toilet. 每个半个小时或者每个就是45分钟，我就要上厕所， Terjadinya malam hari, 就是发生在晚上， gak bisa tidur. 不能睡觉， Sampai pagi, Bapak Ibu Saudara. 到早晨， Sampai saya udah gak kuat lagi. 甚至到我没有力量了， Badan sudah lemes sekali. 我的身体很软弱 Itu 了， penderitaan bagi saya. 对我来说那是很痛苦。 Saya minta sama semuanya, 我对师母说，师母说， tolong antar saya ke rumah sakit. 请你带我去医院， Saya butuh untuk ke rumah sakit. 我需要去医院， Saya udah gak kuat. 我无法了。 Karena kebayang lemesnya Bapak Ibu Saudara. 你们可以想象这个很软弱的情况。 Itu pun saya ada cairan yang masuk Bapak Ibu Saudara. 在这个时刻，我还可以说我有喝水。 Setiap buang saya minum. 每次我拉肚子的时候，我喝水， Tapi tetap saya merasakan rasa lemes yang membuat saya benar-benar sangat menderita sekali waktu itu. 但是那时候我还是感受到这个软弱的情况。 Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bisa membayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. 所以我真正可以感受到主耶稣所感受的。 Mengapa Tuhan Yesus mau menderita seperti itu Bapak Ibu Saudara? 弟兄姐妹，为什么主耶稣想要经历这样的？ Ada 3 hal. 有3件事。 Yang pertama, 第一， untuk menggenapi nubuatan. 主耶稣想要应验经上的话。 Dikatakan supaya genap 他说， perkataan ini. 就是让这个话语可以应验。 Penggenapan dari yang mana? 哪个应验呢？ Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. 在旧约， Mazmur 69 ayat 22. 在诗篇69篇22节， Kalimat pemazmur, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. 在中文的我们可以看21节，他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。 Ini sebenarnya kalimat yang dialami secara pribadi oleh si pemazmur. 其实这个是诗人所感受的， Tetapi ternyata ini adalah sebuah nubuatan untuk Tuhan Yesus. 但是原来这个是给主耶稣的应验。 Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, 在另一个方面， Tuhan Yesus beberapa kali juga mengatakan ia harus menderita. 主耶稣好几次说他必须痛苦受苦， Ia harus ditolak, disalibkan dan bangkit untuk menggenapi nubuatan kitab suci. 他必须被拒绝，被钉在十字架上，被复活来应验这张经上的话， Demi untuk menanggung dosanya manusia. 来承受人类的罪恶。 Dan di sini kita belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. 在这里我们可以学习一件事， Ini sudah dinubuatkan. 这已经被预言了。 Tuhan Yesus sudah tahu, ia akan mengalami jalan yang tidak gampang seperti ini. 主耶稣已经知道了，他要经过的路是不简单， Tapi ia tidak mundur. 但是他不退步， Ia tidak lari. 他不避免， Sekalipun di Taman Getsemani, 甚至在科西玛尼园， ia juga merasakan ketakutan yang besar Bapak Ibu Saudara. 他也感受到这个很大的惧怕。 Ketakutan yang membuat dia memohon. 这个惧怕呢，让他求神， Bertanya sama Bapa. 问神，
Kalau boleh lalulah. 如果这杯可以离开我，那就离开吧。 Tapi kalau memang aku harus jalani, aku akan jalani. 但是如果要我行出这个，那我要行出。 Dia tidak hindari. 他不离开，不避免， Bentuk ketaatan total Tuhan sama Bapaknya. 这个是主耶稣对他的阿爸，他的父的这个顺服。 Bapak Ibu Saudara, reaksi manusia secara normal, 弟兄姐妹，我们人类的自然反应， kita akan menghindari penderitaan. 我们一定会避免痛苦， Kita akan lari dari penderitaan. 我们会逃避痛苦， Sekalipun mungkin itu akibat dari perbuatan kita sendiri. 甚至那是因为我们的错误。 Jarang kita mau menerima penderitaan itu dan rela menjalaninya. 我们很少愿意来承担这个后果。 Tapi Tuhan Yesus, 但是主耶稣 dia hadapi Bapak Ibu Saudara. 他面对了， Dia jalani. 他往前走， Demi nubuatan dan rencana Allah digenapi dalam dirinya. 为了上帝所定的，他想要行在他的身上， Taat sampai mati. 他顺服到死。 Satu quotes yang bagus sekali Bapak Ibu Saudara. 有一个句子很好的句子， Kristus direlakan Allah untuk menderita dan mati. Karena terlalu besar kepedulian Allah pada orang berdosa. 阿爸父就是愿意主基督来痛苦和死，那就是因为他对我们的关心是非常大的。 Yesus rela 主耶稣愿意 demi kepedulian Allah pada orang berdosa itu dinyatakan. 为了上帝对我们罪人的这个关心来显明。 Apakah kita menyadari Bapak Ibu Saudara? 我们体会到吗？ Allah peduli sama kita. 上帝是很关心我们。 Yang kedua, 第二， karena Ia mau menyelamatkan kita manusia berdosa. 主耶稣想要经历这一切，是因为要拯救我们这些罪人。 Kenapa Tuhan Yesus mau menderita? 为什么主耶稣想要 Karena 受苦？ Ia mau menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. 因为他要拯救我们。 Kita perlu memahami firman ini Bapak Ibu Saudara. 我们要了解这个经文。 Yohanes 3:17 berbunyi seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 在约翰福音第3章17节有说，因为神差他儿子的降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。 Dan Yohanes 12 ayat 47 在约翰福 demikian. 音12章47节， Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, kata Tuhan Yesus, melainkan untuk menyelamatkannya. 主耶稣在约翰福音12章47节说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我本来不是要审判世界，乃是要拯救世界。” Tuhan Yesus rela menderita 主耶稣愿意受苦， karena Ia mau menyelamatkan kita. 那是因为他要拯救我们。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， apakah kita menyadari akan kebenaran ini? 我们体会到这个真理吗？ Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, 如果说主耶稣要拯救我们， atau seseorang yang perlu diselamatkan 或者有一个人需要被拯救， karena orang itu dalam bahaya, bukan? Maka ia perlu diselamatkan. 那就是因为那个人是在危险当中，所以他需要被拯救，是不是？ Maka kita perlu memahami akan hal ini Bapak Ibu Saudara. 所以我们应该了解这件事。 Apakah hari ini kita merasakan kita dalam bahaya? 今天我们有没有觉得我们是在危险当中？ Bahaya ini berbicara tentang bahaya dosa Bapak Ibu Saudara dan bahaya jeratan iblis. 这个危险在说的是我们罪恶的危险，包括就是魔鬼的网罗。 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 menegaskan seperti ini. 在彼得前书第5章第8节， Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. 勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Kita perlu menyadari akan hal ini Bapak Ibu Saudara. 我们要体会到这件事， Untuk bisa menyelami dan merasakan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita. 来感受要拯救我们的上帝。 Kita perlu menyadari 我们要体会， bahwa kita dalam bahaya. 我们是正在危险当中， Bahwa kita perlu diselamatkan oleh Tuhan. 我们需要被上帝拯救。 Tanpa menyadari 如 akan 果 kebenaran ini. 如果我们没有领悟到这件事， Kita tidak akan pernah bisa mensyukuri kasih Allah yang besar ini Bapak Ibu Saudara. 我们永远不能来感恩上帝所做的， Kita tidak akan pernah bisa memahami maksud penyelamatan Tuhan Yesus ini. 我们永远不能了解主的这个救恩， Kita tidak akan mampu menghayati dan merenungkannya dengan mendalam. 我们不能深刻的来思考思想这件事。 Bila kita tidak menyadari betapa berbahayanya dan mengerikannya dosa yang ingin menghancurkan kita. 如果我们无法体会这个很可恶这个罪恶， Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa salib adalah hukuman yang paling kejam pada masa itu. 我刚刚有说那个时刻十字架是非常残忍的刑罚， Untuk menghukum orang-orang yang dianggap sangat jahat dan berbahaya bagi negara dan bagi banyak orang. 他们就是使用来惩罚对国家对其他人带来危险。 Hukuman yang diterima Tuhan Yesus yang melukai tubuhnya. 上帝所受的痛苦，就是伤他的身体的苦， Itu satu penderitaan. 那是非常痛苦的。 Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mengalami bukan hanya penderitaan fisik. 但是呢，主耶稣不单单受这个身体上的苦， Tapi juga penderitaan secara batin. 但是心理上的苦。 Dia datang sebagai kebenaran. 他就是来到世间，就是成为真理， Untuk menyatakan kebenaran. 来显明道。 Tetapi dianggap sebagai penjahat. 但是其他人就是把他成为犯人。 Dan kita bisa merasakan itu Bapak Ibu Saudara dari 7 perkataan salib. 从十字架上上帝所说的7个句子，我们可以感受到。 Khususnya juga dari kalimat yang hari ini kita renungkan. 特别也就是今天我们所思想的一句话 Aku：“ haus. 我渴了。” Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹， inilah kasih Tuhan untuk kita. 这就是上帝对我们的爱。 Dan sebenarnya saya juga bersyukur dengan kemanusiaan Tuhan Yesus. 其实我本身也很感谢神主耶稣的人性， Ketika ia mengeluarkan satu reaksi emosinya Bapak Ibu Saudara. 当他把他的情绪这个突出来的时候， Dia merasa takut di Taman Getsemani. 在克西马尼园他会惧怕， Dia merasa haus di salib. 在十字架上他会渴， Dia merasakan ditinggal oleh Allah. 他会觉得上帝离弃他。 Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? 我的神，我的神，为什么你离弃我？ Saya bersyukur reaksi seperti ini muncul dari Tuhan Yesus. 我真的很感谢这样的反应，就是从主耶稣流出来。 Untuk menunjukkan satu kebenaran. 这就是来表明、来鲜明一个真理。 Inilah konsekuensi dosa Bapak Ibu Saudara. 这就是罪恶的后果， Inilah yang seharusnya kita alami. 这就是我们应该受的我们应该经历的后果。 Inilah yang seharusnya kita jalani Bapak Ibu Saudara. 这就是我们应该经历的后果。 Tetapi ia tidak mau 但 kita 是 menderita. 但是主耶稣不想要我们受苦， Ia tidak mau kita yang mengalami akan hal itu. 他不要我们经历那件事， Maka ia rela menggantikan. 所以他愿意代替我们， Menggantikan posisi kita Bapak Ibu Saudara. 代替我们的位置。 Sekali lagi, ia tidak lari 再一次，他不逃避， dari kenyataan ia harus menggantikan kita.
他不逃避这个现实，他要代替我们。 Sifat manusia menolak, menghindari penderitaan, kesulitan, menghindari masalah, nggak mau repot. 我们人性就是要逃避问题，我们不要麻烦。 Tuhan Yesus bukan cuman nggak mau repot. 但是呢，主耶稣不仅不要麻烦， Dia siap repot, 他愿意麻烦， dia siap menderita 他愿意demi menggantikan kita. 他愿意受苦，为了我们， Dia habis-habisan untuk kita. 他尽力而为来拯救我们。 Apakah kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu Saudara? 我们体会到这个事情吗？ Bersediakah kita juga habis-habisan untuk Tuhan hari ini? 我们愿不愿意为神尽力而为？ Dia tidak panggil kita untuk menderita di salib. 他不叫我们在十架上受苦， Dia mungkin panggil kita untuk menderita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. 也许主耶稣叫我们来这个受苦，就是读经文的受苦。 Tidak sedikit orang yang merasa menderita untuk merelakan waktu 30 menit membaca firman Tuhan. 不少人就是很多人觉得读30分钟的经文是很痛苦， Maka maukah hari ini Bapak Ibu Saudara 所以呢，今天我们要不要 kita belajar habis-habisan untuk Tuhan untuk satu hal ini saja. 我们要不要学习为了这个读经文尽力而为？ Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam, maka aku mau membaca firman. 我要更深的认识主耶稣，所以我要读经文。 Di tengah kenyataan Tuhan sudah habis-habisan untuk kita. 就是在我们知道主耶稣为我们尽力而为， Maka saya berharap kita juga siap untuk menaati Tuhan. 所以我也希望我们大家每一个，我们可以顺服神。 Ada quotes yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 有一个句子这样说： Manusia lebih suka mengejar kesenangan yang palsu daripada menghadapi kebenaran yang pahit. 人比较喜欢来追求这个虚假的快乐，而就是逃避这个苦涩的真理， Betul? 对不对？ Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita. 所以弟兄姐妹，我邀请大家， Mari kita taklukkan keinginan daging kita 我们来打败我们的这个肉体， yang seringkali palsu 就是常常是虚假的， untuk kebenaran yang sekalipun ini pahit, 为了这个虽然是很苦涩的， tapi akan membawa kita ke satu titik 但是可以带我们 kita disukai oleh Allah. 带我们到一点，就是上帝悦纳我们。 Titik yang akan membuat kita mengalami segala kebaikan kasih Allah. 这一点就是让我们能够感受到神的美善。 Ingat, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. 我们要记得，主 Terakhir 耶稣已经拯救了我们。最 Yang 后 terakhir, 的，最后的， kenapa Tuhan Yesus mau menderita? 为什么主耶稣想要受苦？ Karena Tuhan sangat mengasihi kita. 因为上帝非常爱我们。 Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan hukuman itu menunjukkan kelemahan. Seringkali kita memahami seperti itu kan, menunjukkan kelemahan, menunjukkan kekalahan, menunjukkan ketidakberdayaan. 我们常常把这个痛苦，就是看成为一个软弱、一个失败、一个无助。 Jarang kita melihatnya sebagai sebuah belas kasihan. 我们很少把这个痛苦看成为一个怜悯， Belas kasihan menukar dengan rela posisi untuk menderita. 一个慈悲怜悯，就是代替我们。 Bapak Ibu Saudara, ketika kalimat haus itu, aku haus itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. 当这个“我渴了”这句子只有在约翰福音， Tidak ada di Injil lain. 没有在其他的福音。 Karena memang satu-satunya murid Tuhan Yesus 那是因为只有一个神的门徒， yang ada pada waktu dia disalib, 就是在神被钉在十字架上， hanya Yohanes. 在神被钉在十字架上，只有约翰在那边。 Maka ia titipkan kan ibunya. 那所以主耶稣就是把他的母亲
就是托付给约 kepada 翰， Yohanes. 给约翰。 Maka tidak heran kalau hanya di Injil Yohanes kita menemukan kalimat aku haus. 所以怪不得我们只能在约翰福音看到"我渴了"这个句子，因为约翰听， Karena Yohanes melihat bagaimana penderitaan yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus. 因为约翰他本身看，也就是看得清楚主耶稣所受的苦， Dia melihat kebesaran kasih Tuhan di sana. 在那边约翰看到主耶稣伟大的爱， Dia merasakan betul betapa Tuhan sangat berbelas kasihan kepada manusia berdosa. 他真正感受到主耶稣对我们罪人的这个慈悲怜悯， Rela menukar posisi. 他愿意代替我们的位置。 Maka Bapak Ibu Saudara di banyak surat Yohanes 所以在很多就是约翰福音里面， kita akan menemukan banyak kata kasih di sana. 我们可以发现，在那边有很多爱的字。 Maka surat Yohanes juga disebut sebagai surat kasih. 所以约翰福音这个福音，我们也可以成为爱的福音， Karena memang Yohanes melihat kebesaran kasih Tuhan di sana. 因为约翰福音在那边看到主耶稣伟大的爱。 Ia tidak melihat hukuman penderitaan Tuhan Yesus itu sebagai kelemahan, sebagai kekalahan Tuhan, sebagai ketidakberdayaan Tuhan. 他没有看到主的，就是他没有把这个主的痛苦看成为一个软弱、一个无助、一个失败。 Yohanes sepertinya dengan rendah hati menyadari. 好像约翰就是以谦卑的心体会到， Ya, dia sangat membutuhkan kasih itu. 是的，我非常需要那种爱， Dia sangat membutuhkan dipulihkan oleh kasih itu. 就是他觉得他非常需要回复他那种爱。 Maka ia lukiskan itu di dalam surat-suratnya Bapak Ibu Saudara. 所以他描述在他的，就是他写在他的福音， Untuk setiap pembacanya menyadari akan kebenaran ini. 让我们就是读的人可以感受到。 Maka tepatlah kalau ada yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 所以当有人说 Dibutuhkan kerendahan hati untuk sebuah kebangunan rohani. 如果我们要有属灵的回复，我们需要谦卑的心。 Dibutuhkan kerendahan hati untuk sebuah pemulihan. 当我们需要恢复的时候，我们需要谦卑的心。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita suami istri bertengkar, 当我们夫妻乱的时候， ya, pokoknya itulah ya. Kalau kita suami istri konflik, ribut 如果我们冲突的时候， ribut dengan sangat, 我们冲突得很， yang mungkin sampai keluar kalimat yang tidak harusnya dikeluarkan. 有可能我们当时就是说出不该说的字。 Maka ketika salah satu atau mungkin dua-duanya menyadari akan kesalahan tersebut, 当其中一个还是两个都体会到这个错误， dan kemudian minta maaf, 然后道歉， saling minta maaf, 互相道歉的时候， kira-kira jadi cerai nggak Bapak Ibu Saudara? 你们觉得当他们道歉之后，他们会离婚吗？ Pasti akan berbaikan kembali, bukan? 一定会和好，是不是？ Maka Bapak Ibu Saudara, 所以， dibutuhkan kerendahan hati untuk pemulihan. 所以当我们要有回复，我们需要谦卑的心， Dibutuhkan kerendahan hati untuk merasakan menyelami kasih Tuhan. 当我们要深刻的思想神的爱，我们需要谦卑的心。 Ya, aku membutuhkan kasih-Mu Tuhan. 对，主啊，我需要你的爱， Aku tidak layak. 我是不配的， Aku butuh Engkau. 我需要你。 Bapak Ibu Saudara, terakhir saya ingin ajak kita untuk merenungkan satu gambar, 这时 satu 候， tayangan. 这时候我想要大家来思考这个 Boleh mungkin tolong 影 dibantu. 片。 Ini tentang semesta Bapak Ibu Saudara. 这个影片是关于宇宙的。 Saya ajak kita sedikit belajar astronomi Bapak Ibu Saudara. 我们来一起看。 Kita melihat itu ada bumi, ada Venus, ada Mars, ada Merkurius, ada Pluto. 我们在那边可以看有地球，有
这个水星、火星等等。 Bumi cukup gede ya Bapak Ibu Saudara. 我们地球蛮大，是不是？ Next. 接下来， Kalau dibanding Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, wah bumi nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. 如果跟这个木星、土星或者就是海王星或者天王星，我们地球是不大了。 Ternyata bumi tempat tinggal kita itu kecil sekali. 原来我们所住的地球是非常小的。 Dan kalau dibanding dengan matahari, Bapak Ibu Saudara, 如果跟太阳Next 比起， ah, 我们可以看到 kebayang gedenya matahari Bapak Ibu Saudara. 我们可以想象一下太阳是如何大，那 Di 么大。 mana bumi? 地球是在哪里呢？ Bumi hanya tinggal butiran debu Bapak Ibu Saudara. 地球是真的非常非常小的， Kecil sekali. 非常小。 Ada yang lebih besar dari matahari Bapak Ibu Saudara? 有比太阳大的吗？ Ada ternyata. 原来有， Arcturus. 名叫 Arcturus。 Matahari udah nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. 那太阳变成小了， Di mana bumi 那地球在哪里呢？ semakin menjadi butiran debu. 更小了。 Ada yang lebih besar dari Arcturus lagi Bapak Ibu Saudara? 有比这个 Arcturus 大的吗？ Ada. 原来有， Antares. 叫 Antares。 Sekarang mataharinya butiran debu Bapak Ibu Saudara. 现在这个我们的地球真的变成尘土了， Bumi udah nggak ada apa-apanya. 地球都没有什么了。 Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹， kita lebih nggak ada apa-apanya lagi Bapak Ibu Saudara. 如果地球没有什么，我们人就更没有什么了。 Lebih kecil daripada butiran debu. 我们比尘土更小了， Sangat tidak ada apa-apanya. 真的没有意义。 Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. 但是主耶稣非常爱我们， Yang tidak ada apa-apanya. 就是我们没有这样的没有什么，但是主耶稣爱着我们。 Maka Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， saya ajak kita untuk merasakan 我邀请大家来感受 betapa Tuhan sangat mengasihi kita. 神是如何爱我们， Betapa Tuhan sangat peduli sama kita. 神是如何关心我们， Biar kita bisa menyadari akan kebenaran ini. 让我们可以体会到这个真理。 Maka kalau kita boleh menyadari kebenaran ini, 如果我们可以体会到这个真理， apapun yang hari ini membuat kita bergumul Bapak Ibu Saudara, 我们今天所挣扎的， saya yakin 我相信 Tuhan peduli sama kita. 上帝关心我们， Dia mau mendengarkan kita. 他愿意他愿意听着我们， Karena ia sudah habis-habisan 因为他已经尽力而为， untuk manusia yang butiran debu yang tidak layak ini. 为了我们非常小的这个人类， Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Sejenak kita merenungkan tentang kasih Tuhan. 我们用一短短的时间来思想神的爱， Allah yang mau menyelamatkan kita. 愿意拯救我们的上帝， Allah yang menggenapi nubuatan demi kita. 就是为我们应验经上的 Dan 话， jalan yang ia harus lalui adalah jalan yang sangat sulit sekali. 他必须经过的路是非常难走的路， Semua demi kita Bapak Ibu Saudara. 那一切是为了我们。 Maka biarlah hati kita boleh tertuju sama Tuhan hari ini. 让今天我们的心可以仰望他， Hati kita boleh merespon. 我们的心可以做反应。 Kita mau belajar. 我们要学习， Lebih mengasihi, lebih menghormati dia. 更爱他，更尊重他。 Bahkan siap habis-habisan untuk dia. 我们也愿意为他尽力而为。 Tuhan biarlah ini boleh menjadi respon kami. 主啊，让这一切可以成为我们的反应， Maka Tuhan jamalah hati kami. 触摸我们的心， Supaya ya Tuhan, 让每个 kami bisa menjadi orang-orang yang tidak melupakan kasih Tuhan. 让我们每一个成为不忘记你的爱的人， Tapi kami merenungkan kasih-Mu. 成为思想你的爱的人， Dan siap
untuk hidup bagi Tuhan, berjalan bersama Tuhan. 愿意为你而活，与你同走。 Tuhan berkati kami semua. 主啊，求你赐福我们每一个。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。